Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Kembali kita tonton berita panas hari ini. Parlimen nak bersidang. Ini adalah ulasan daripada seorang tokoh agensi di dalam berita. Mari kita ikuti berita seterusnya 8 hari bulan Jun 2021. Sebenarnya, bila Parlimen nak bersidang soal beliau, katanya lagi, jujur saya akui, saya buta IT, tak tahu banyak pasal internet, alam cyber, alam maya, dalam talian dan macam-macam lagi hal teknologi. Lalu saya kena tanya, apa itu sesi Parlimen secara hybrid? Hybrid itu apa? Saya tanya sebab baru-baru ini tanggal 4 Jun 2021, Taqiyuddin Hasan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang jaga hal ehwal Parlimen dan undang-undang, dilapor berkata kerajaan sedang mengkaji konsep dan mekanisme ke arah pelaksanaan Parlimen secara hybrid, melibatkan persidangan Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Kata Taqiyuddin, ia merangkumi aspek prasarana, teknikal undang-undang, peraturan dan kewangan. Menurut beliau, ketetapan itu diambil hasil mesyuarat yang disertai beliau dengan Speaker Dewan Rakyat dan Dewan Negara serta timbalan masing-masing. Mesyuarat itu menurut beliau pada dasarnya bersetuju dengan pelan konsep Parlimen hybrid yang berasaskan penyertaan ahli Parlimen secara fizikal dan juga secara maya. Tetapi bukankah itu yang dilakukan UMNO ketika mengadakan perhimpunan agungnya tidak lama dahulu? Ada perwakilan hadir secara fizikal di Pusat Dagangan Antarabangsa Kuala Lumpur dan ada juga yang berhimpun di beberapa lokasi yang disediakan untuk mengambil bahagian secara maya. Maknanya, kalau cakap mengenai prasarana, ia sudah ada dan untuk memberikan penyertaan secara fizikal dan maya sekaligus. Apatah lagi jika bersidang secara maya atau dalam talian semata-mata. Tanpa penyertaan fizikal, banyak syarikat, pertubuhan dan individu sudah dan masih menggunakan kaedah itu untuk bersidang, berseminar, berbincang, belajar dan mengajar dari premis masing-masing tanpa perlu bertemu secara fizikal. Parti PKR juga sepatutnya mengadakan kongresnya secara maya sepenuhnya beberapa hari lalu, tetapi dihalang Majlis Keselamatan Negara pada saat-saat akhir sehinggalah menimbulkan sindiran klaster COVID-19 melalui wujud demesyuarat dalam talian jika COVID-19 penyebab halangan itu. Ini kita cerita di lain hari, katanya. Mesyuarat Taqiyuddin bersama Speaker Dewan Rakyat dan Dewan Negara bersama timbalan mereka pun dijalankan secara maya. Ini kata Taqiyuddin sendiri. Oleh itu, apa yang baharunya konsep hybrid ini? Apa bezanya dengan apa yang dilakukan pada Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini? Tercari-cari saya akan jawabannya. Puas saya meneliti laporan media mengenai kenyataan Taqiyuddin, namun beliau tidak memberi penjelasan lanjut. Tidak dihuraikan apa itu persidangan Parlimen secara hybrid. Jika itu turut memeningkan ialah pada hari yang sama. Taqiyuddin membuat kenyataan itu pada 4 Jun. Rakannya dalam Jemaah Menteri Muhyiddin Yassin iaitu Hamzah Zainuddin dilapor berkata Parlimen hanya akan bersidang selepas negara berjaya mencapai imuniti kelompok terhadap COVID-19 sambil menempelak golongan yang mahu Parlimen bersidang semula secepat mungkin. Hamzah berkata jika Parlimen diadakan sebelum imuniti kelompok dicapai, ia akan mencetuskan lebih banyak klaster jangkitan. Tahun lalu pula Speaker Dewan Rakyat Azhar Azizan Harun dilapor berkata persidangan Parlimen tidak boleh diadakan secara maya kerana proklamasi yang di Pertuan Agung memperuntukkan ia perlu berlangsung di bangunan Parlimen. Katanya, skema undang-undang dalam perlembagaan berkaitan Dewan Rakyat juga menjurus kepada persidangan secara fizikal. Rujuk laporan media bertarikh 23 Oktober 2020 untuk mengetahui apa yang diperkatakan Azhar sepenuhnya. Mungkinkah ini yang menyaksikan cadangan sidang cara hybrid timbul dengan mengambil kira beberapa aspek termasuk perundangan? Mungkin soalnya. Kita tahu ramai yang mahu Parlimen bersidang semula. Malah Agong pun berpendapat Parlimen boleh bersidang walaupun pada waktu darurat. Tidak disebut sidang cara fizikal atau maya, cuma terpulanglah kepada Perdana Menteri mencadangkan tarikh yang difikir sesuai untuk diperkenan Agung. Jika Taqiyuddin ada memberi sedikit harapan persidangan boleh dilakukan secara hybrid, walaupun saya tak tahu apa maknanya hybrid. Hamzah tidak memberi apa-apa ruang tutup rapat sebarang kemungkinan. Jadi mana satu yang boleh menjadi pegangan kita? Si rakyat biasa, kenyataan Taqiyuddin atau Hamzah? Kalau mengikut Taqiyuddin dengan sidang secara hybridnya, kajian lebih terperinci dibuat segera. Bagi menyediakan kertas lengkap akan diangkat dalam waktu terdekat untuk pertimbangan dan kelulusan Jemaah Menteri. Tidak dijelaskan berapa dekat waktu terdekat yang beliau maksudkan itu, sindir beliau. Namun bekas Perdana Menteri Najib Razak katanya
Ini wayang yang tak bermakna bagi mengurangkan tekanan ke atas Kerajaan Perikatan Nasional untuk disambung Parlimen setelah darurat terbukti gagal gagalnya melawan COVID-19. Pandangan yang keras, lantas beliau pun mencongak dan dihuraikan menerusi hantaran di Facebook sehari telah Taqiyuddin muncul dengan kenyataan hybridnya. Begini perkiraan Najib, katakanlah kerajaan perlu masa 14 hari untuk kaji laksana sidang parlimen secara hybrid. Katakanlah selepas 14 hari kerajaan bersetuju untuk bersambung parlimen secara hybrid. Namun Perdana Menteri masih perlu beri notis sekurang-kurangnya 28 hari sebelum sidang parlimen boleh dilaksanakan. Agung berkenan darurat hingga 1 Ogos. Hari ini 5 Jun, hari Najib membuat catatan di Facebooknya. Bermakna tinggal 57 hari lagi sehingga darurat berakhir, jadi 57 hari tolak 14 hari untuk kaji. Tolak 28 untuk tempo minimum notis Perdana Menteri. Maka cuma tinggal 15 hari sebelum darurat terakhir untuk parlimen bersidang semula. Tak signifikankah manapun kecuali mereka berniat untuk sambung lagi darurat dengan alasan COVID masih belum terkawal. Kini 3 hari sudah berlalu sejak Najib membuat kira-kiranya itu. Belum ada perkembangan pelan sidang parlimen secara hybrid. Saya tidak dapat elak daripada merenung kemungkinan yang Najib katakan itu. Jika kesimpulan beliau salah, alhamdulillah, tetapi bagaimana jika ramalan beliau itu tepat, kata tokoh dalam berita ini. Jadi saudara dan saudari, fikirkan dan sekali lagi terima kasih karena mendengar dan menonton video ini. Belum saya mengundurkan diri seperti biasa. Peribahasa mengatakan, kapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Sekian, bye-bye.